pada bab 10 berkenaan dengan pembentukan dan kelestarian sungai. Dan untuk hari ini adalah untuk menjelaskan pembentukan sungai dan menghuraikan tindakan air sungai melalui hakisan, pengangkutan dan juga pemendapan. Sungai merupakan aliran air yang mengalir secara berterusan dari peringkat hulu ke peringkat hilir. Air sungai terdiri daripada air hujan, air bawah tanah dan glasier di kawasan yang tertentu. Sekitaran air terdapat beberapa proses yang terlibat. Awak boleh rujuk pada muka surat 116 dan tengok arah anak panah tu bergerak. Bermaksud ianya bermula daripada situ dan berakhir juga di kawasan yang terakhir. Bentukan sungai adalah terdiri daripada air hujan, glasier dan juga air bawah tanah. Seterusnya, kita akan beralih kepada tindakan air sungai melalui hakisan, pengangkutan dan juga pemendapan. Tindakan air sungai melalui hakisan berlaku secara giat di kawasan tanah tinggi, iaitu di kawasan hulu sungai kerana terdapat aliran air yang deras. Hakisan sungai juga melibatkan tindakan sungai mengikis tebing dan dasar sungai. Dan terdapat 3 jenis hakisan sungai, iaitu hakisan menegak, hakisan mengundur dan juga hakisan melebar. Okey, satu persatu berkenaan dengan jenis-jenis hakisan sungai. Yang pertama adalah hakisan menegak. Hakisan menegak ini merujuk kepada hakisan di bahagian dasar sungai di mana ianya kiat berlaku di kawasan hulu sungai dan aliran air pada peringkat ini adalah deras dan lama kelamaan alur sungai berubah menjadi lebih dalam, sempit dan membentuk bentuk V. Seterusnya, kita beralih pula kepada hakisan mengundur. Hakisan mengundur merujuk kepada hakisan sungai ke arah belakang iaitu semakin ke kawasan hulu. Hakisan ini aktif di kawasan hulu sungai yang mempunyai air terjun ataupun jeram, yang mana hakisan ini berlaku ke atas batuan yang lembut sehingga menyebabkan batuan itu menjadi runtuh dan akibatnya air terjun tersebut menjadi semakin mengundur dan ke belakang. Macam awak boleh tengok pada gambar rajah yang diberikan. Awak nampak tak lekukan dekat tengah tu? Itu adalah hasil daripada hakisan mengundur. Hakisan melebar ini merujuk kepada hakisan yang berlaku secara mendatar kedua-dua arah tebing sungai. Okey, hakisan ini lebih aktif di kawasan tengah sungai dan di peringkat ini air sungai mula menjadi perlahan dan lama kelamaan alur sungai itu akan semakin luas dan membentuk bentuk U. Okey, macam awak boleh tengok dalam gambar ni kan. Rajah 9.4 di mana gambar tu merujuk kepada kawasan tu menjadi semakin luas dan melebar disebabkan oleh adanya hakisan melebar ini. Seterusnya, kita akan berbincang berkenaan dengan cara-cara hakisan sungai yang terdiri daripada tindakan hidrol, tindakan geseran, tindakan lagaan dan juga tindakan larutan. Tindakan hidrol ini merujuk kepada tindakan air sungai yang menghakis kawasan tebing dan juga dasar sungai, di mana hempasan air sungai yang kuat akan mengeluarkan batuan seperti kerikil, pasir, kelodak yang mana ianya boleh menyebabkan tanah itu yang mempunyai struktur yang padat menjadi pecah. Maksudnya hempasan air yang kuat tadi itulah menyebabkan batuan dekat kawasan tu boleh pecah. Seterusnya adalah tindakan geseran di mana tindakan geseran ini berlaku apabila bahan-bahan yang diangkut oleh aliran air sungai seperti sepihan batu, kerikil, pasir, kelodak yang merupakan ejen tindakan geseran yang mana bahan-bahan ini akan bergeser di kawasan tebing sungai dan bergolek di kawasan dasar sungai. Dan tindakan geseran ini berupaya untuk menghakis dasar dan tebing sungai. Di mana tindakan lagaan ini merujuk kepada bahan-bahan yang diangkut oleh sungai berlaga antara satu sama lain sehingga dia jadi pecah, lepas tu dia jadi lebih kecil dengan halus lah. Lepas tu lagaan ini disebabkan oleh sifat pergerakan bahan itu sendiri. Maksudnya
bila batu besar, dia akan bergerak dengan lambat dan perlahan, manakala batu kecil dia akan bergerak dengan lebih cepatlah sebab dia lebih ringan kan. Itu maksudnya tindakan lagaan. Dan yang terakhir adalah tindakan larutan. Okey, tindakan larutan ni merujuk kepada hakisan yang secara kimia lah. Maksudnya bila macam mana ni, air sungai itu bertindak melarutkan batuan yang terdapat pada dasar ataupun tebing sungai, yang mana ianya melibatkan kepada batuan yang mudah larut seperti batu kapur dengan batu garam. Macam maksud dia ginilah, kalau dekat kawasan sungai itu ada batuan seperti batu kapur, ianya akan mudah larut. Itu adalah disebabkan oleh adanya tindakan larutan. Pelajar, seterusnya kita akan beralih kepada tindakan air sungai melalui pengangkutan, di mana di sini macam awak boleh tengok dalam buku teks muka surat 120 tu terdapat gambar rajah dia kan, dan di sini dinyatakan terdapat 4 kaedah melalui pengangkutan ni, iaitu seretan, lompatan, apungan dan juga larutan. Kita pergi secara satu persatu. Okey, yang pertama adalah melalui seretan, di mana seretan ialah satu proses menyeret beban sikit demi sedikit di sepanjang dasar sungai. Beban yang diangkut melalui proses ini adalah bersifat kasar, berat dan tumpat seperti batu tongkol. Okey, awak boleh tengok dalam Rajah 9.5 ni kan, yang mana gambar mula-mula ni kan seretan. Maksudnya seretan ni berlaku dekat kawasan dasar sungai dan dia seret batu-batu hok besar lah. Maksudnya batu hok besar dia akan bergerak secara perlahan melalui seretan. Tindakan yang seterusnya adalah lompatan, di mana proses ini melibatkan pemindahan bahan-bahan dalam bentuk satu siri lompatan. Maksudnya batu tu dia nocak lah dari satu kawasan ke kawasan yang lain, yang mana bahan-bahan yang sederhana besar dan berat seperti kerikil dan serpihan yang berbentuk akan diangkut oleh sungai melalui lompatan mengikut arus aliran sungai. Maksud dia gini, kalau contoh pada satu masa tu arus aliran sungai tu deras, maksudnya cara dia lompat itu adalah lebih cepat berbanding kalau arus sungai pada masa tu maksudnya arus sungai tu dok berapa. Tiga adalah tindakan apungan, di mana apungan ini berlaku terhadap beban yang ringan dan mempunyai daya apungan. Okey, bahan-bahan yang ringan tidak tenggelam kerana terdapat pusaran arus di dasar sungai seperti daun-daun, kelodak dan pasir. Macam awak boleh tengok dalam Rajah 9.5 tu kan. Apungan maksudnya dia duduk atas. Maksudnya benda tu ringan, lepas tu dia akan tenggelam lah ke bawah. Sebab tu dia mengalami tindakan apungan. Dan yang terakhir adalah larutan, di mana air sungai bertindak melarutkan bahan-bahan seperti kalsium karbonat, gipsum, silika, amonium, sulfur dan potasium, di mana bermaksud macam dalam rajah ni kan awak tengok kalau larutan, kalau contoh ada batuan seperti batu kapur dekat kawasan tu, jadi dia akan lebih cepat larut. Jadi bila larut, kita akan nampak lah dekat kawasan sungai ni. Sebab tu gambar dia awak tengok larutan, lepas tu ada anak panah tu kan. Itulah bermaksud batuan tu cepat larut dan kita tak akan nampak dia kalau dia ada dalam sungai pun. Seterusnya kita akan beralih kepada tindakan air sungai melalui pemendapan, di mana terdapat 4 faktor yang mempengaruhi proses pemendapan sungai. Yang pertama adalah perubahan cerun dasar sungai, pertembungan antara arus sungai dengan arus laut di kawasan muara, perubahan alur sungai dari kecil kepada besar, dan yang terakhir adalah terdapat halangan-halangan di dasar sungai, di mana di sini merujuk kepada laju sungai yang berkurang menyebabkan bahan ataupun muatan yang dibawa akan dimendapkan di dasar sungai. Maksudnya contoh bahan-bahan yang dibawa daripada hulu tu lama-lama dia akan mendap dekat kawasan dasar, akan mendap dekat dasar sungai. Maksudnya dalam sungai itulah. Lepas tu pemendapan yang paling banyak berlaku adalah di kawasan hilir, seperti di dataran banjir, sebab bahan-bahan tu akan dibawakan dari kawasan hulu sungai, lama-lama dia akan kumpul dekat kawasan hilir,
dan berlakunya proses pemendapan.